الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'. Semulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan fiqh pengurusan keuangan, muamalat kita, pelaburan kita, pendapatan kita dan sebagainya. Dan sebelum ini telah pun kita bincang berkait dengan penipuan dalam sukatan dan timbangan dan kezaliman dalam urus niaga dan sebagainya. Dan kita juga telah bincang beberapa isu berkait dengan menjual beli barang yang tak wujud dan sebagainya. Jadi malam ini insya-Allah kita sambung lagi perbincangan tajuk yang agak kita kata mungkin ramai yang mungkinlah kita kata berpengalaman dan sebagainya, ialah pengurusan berkait dengan harta anak yatim. Pengurusan berkait dengan harta anak yatim, yang mana kita nak faham betul-betul daripada sudut perbincangan dalil-dalil dan hadis-hadis berkaitan. Mungkin secara ringkasnya kita nak bincang siapa sebenarnya anak yatim itu sendiri. Adakah dia itu umur 20 tahun ke masih anak yatim kalau meninggal ibu dan ayahnya ataupun sebagainya. Dan kemudian yang kedua, kita nak bincang juga daripada sudut apakah maksud pengurusan harta anak yatim tu. Menguruskan harta anak yatim tu apa maksudnya? Itu yang kedua yang insya-Allah kita nak detailkan. Yang ketiga kita nak bincang juga adalah daripada sudut berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan larangan memakan harta anak yatim. Sebab nanti kita akan tengok dalam surah Al-An'am ayat 152 dan juga ayat yang lain nampak macam boleh makan harta anak yatim. Tapi dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah larang makan harta anak yatim. Jadi apakah maksud boleh makan tu? Apakah dia punya perbincangan dan sebagainya? Itu yang ketiga. Yang keempat kita akan tengok adakah harta anak yatim tu kena zakat. Kalau kena zakat, siapa yang menzakatkannya? Kan? Itu yang keempat. Yang kelima kita nak tengok adakah boleh harta anak yatim ni untuk kita perdagangkan, kita niagakan ataupun letak dekat mana-mana instrumen yang halal untuk dia dijadikan sebagai dapat profit, keuntungan. Kan itu juga nanti kita akan detailkan, itu perbincangan. Bahkan ada hadis yang Nabi suruh perintahkan tentang perkara itu, tapi bagaimana konsep dan perbincangannya insya-Allah kita akan detailkan. Baik, kita pergi dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang mana Al-Baqarah, Allah menyatakan tentang pada ayat 220 daripada surah Al-Baqarah, menceritakan tentang bagaimana isu berkait dengan harta anak yatim ini, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, ila akhir ayat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahawa dan urusan-urusan berkaitan dengan kamu di dunia dan juga akhirat. Dan kemudian mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Kul, katakanlah kepada mereka, islah, iaitulah memperbaiki urusan mereka, menguruskan urusan mereka, lahum, untuk mereka itu, iaitulah untuk anak-anak yatim, khair, banyak kebaikannya, banyak fadilat dan kelebihannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ayat ini asalnya dia turun kepada seperti mana diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tabari daripada Abdullah ibn Jubair dan riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan ayat 220 surah Al-Baqarah ini turun kerana sebelum turunnya ayat ini, orang-orang pada zaman Nabi SAW, para sahabat agak takut untuk berhadapan dengan anak yatim ni, kerana ada larangan daripada ayat Quran, tak boleh makan secara zalim, kemudian juga nanti dibakar perut mereka daripada neraka dan sebagainya. Maka mereka agak kekok, agak takut. Kemudian turun ayat ini, rupa-rupanya
Allah menyatakan mereka ini juga adalah saudara kamu, mereka ini juga adalah kaum kerabat kamu kalau anak saudara dan sebagainya, yang mana kamu boleh bercampur gaul dengan mereka, makan dengan mereka, minum dengan mereka, kemudian juga bersilaturahim dengan mereka dan sebagainya, maka itu tidak termasuk daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas turun ayat ni, sahabat terus cari anak yatim, kemudian juga memperbaiki urusan anak yatim, bercampur gaul, makan sekali, minum sekali, kemudian memberi perhatian, menguruskan mereka dan sebagainya. Jadi ini 220 surah Al-Baqarah menceritakan tentang bagaimana para sahabat bertanya tentang isu berkait dengan anak-anak yatim. Baik, sebelum kita pergi jauh, apa kepentingan sebenarnya kita kena tahu pengurusan harta anak yatim ni? Baik, yang pertama sekali ialah supaya kita faham kita tidak terlibat memakan harta secara batil, memakan harta secara haram. Yang mana Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maka kata Imam Syafi'i, batil ni maksudnya sumber yang haram. Sama ada kezaliman, peras ugut, penipuan, mengelabui, riba, apa semua sekali, maka Allah guna hanya satu perkataan, batil. Maka merujuk segala jenis harta yang Allah haramkan. Maka antaranya salah satunya ialah memakan harta anak yatim, kan, melakukan hela, mengelabui, menipu dan sebagainya sehingga mereka memakan harta anak yatim, maka Allah katakan di situ termasuk daripada memakan harta yang batil. Baik, itu sebab pertama kita kena tahu pengurusan isu berkait dengan harta anak yatim. Yang kedua ialah supaya kita ini tidak kekal dalam neraka Allah dan tak nak masuk pun neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan tentang orang yang bermaksiat dan melampaui batasan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha. Yang mana Allah menyatakan mereka yang bermaksiat kepada Allah, melanggari batasan-batasan Allah, dan mereka ini akan dimasukkan, iaitulah dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah yang kekal. Surah An-Nisa ayat 14 ni cerita pasal apa? Cerita pasal harta pusaka. Cerita pasal harta pusaka, yang mana kadang-kadang pak saudara ni, mak saudara yang tak tahu hujung pangkal ni, kan, mereka sibuk menguruskan harta anak yatim, iaitulah harta anak saudara mereka, yang mereka merasakan mereka ada hak daripada harta anak yatim. Dia ceritanya tuan-tuan, kalau masih ni saya tahu dekat masjid kita ni ada pengurusan faraid dan sebagainya, tetapi kita nak bagi tahu, bila kita tahu siapa waris tu, maka kita takkanlah untuk nak pergi konon-kononnya kita berhak pada harta adik kita yang meninggal dunia, sedangkan dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, dia pula ada mak ayah dia. Confirm harta tu tak dapat dekat kita. Tak payah kita nak sibuk-sibuk menguruskan harta tu, memang tak dapat. Tapi kalau dengan keikhlasan sungguh-sungguh kita nak menguruskan harta anak yatim, anak saudara kita tu, perbelanjaan, pengurusannya tu tak ada masalah. Tetapi kalau kita rasa kita ada hak, maka pada waktu tu kita tak ada hak, kerana ada ashabul furud. Ashabul furud ni waris utama yang masih hidup, yang masih ada, maka kita tak ada pun nak bercampur ataupun kita nak mengambil harta mereka. Maka Allah kata, kalau kamu ambil harta anak yatim tu, kamu rasa kamu ada hak, dia rasa aku ada hak, aku apa, abang, saya ni abang kepada arwah, saya ni adik kepada arwah saya, takkan saya tak ada hak? Mestilah dia abang saya, contohnya kan. Sedangkan dia ada anak, kan, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan dan sebagainya, isteri, maka kita kata tak ada hak. Jadi tak payah nak uruskan kalau kita rasa kita ada hak. Kerana apa? Allah sebut kalau mereka bermaksiat, maksudnya apa? Tak mengagihkan harta pusaka dengan cara yang betul, ambil harta itu dengan helah, dengan berbagai lagi, dan kemudian bermaksiat kepada Allah, yakni tak bagi harta yang sepatutnya kepada anak yatim, maka Allah kata kekallah mereka itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ayat ini tuan-tuan. Dosa tu seakan sama macam dosa syirik. Dosa yang buat kekal manusia dalam neraka ni dosa syirik. Rupanya dosa makan harta anak yatim ni, ataupun makan daripada harta pusaka tak betul ni, boleh mengekalkan manusia ke dalam neraka Allah. Bukan masuk neraka, kekal dalam neraka. Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena perhati dan kena tengok elok-elok. Baik, itu yang kedua.
Yang ketiga, supaya kita juga tidak mendapat ancaman dan juga terutama mendapat kebaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim ka hataini fi jannah wa isyara bil wusta was subabah atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, aku dan penjaga, pengurus berkait dengan anak yatim ni, ka hataini fi jannah, seperti dua jari di syurga, kata Nabi SAW. Dua jari ni maksudnya Nabi kata wa isyara bil wusta was subaba. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk Nabi dan juga jari tengah Nabi. Nabi rapatkan macam ni. Maksudnya yang duduk dekat syurga tu, duduk dekat baginda Nabi SAW itu, mereka yang dijamin itu adalah mereka yang menguruskan dan benar-benar menjaga harta anak yatim, pengurusan harta anak yatim yang mana disebutkan ataupun dilunaskan oleh agama kita. Ini konsep secara ringkas, 3 perkara yang kita perlu faham supaya kita tak mudah dan juga kita menjaga-jagalah daripada sudut pengurusan harta anak yatim. Baik, kita pergi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, kita nak tengok juga adalah daripada sudut apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan itu sendiri. Kan, pengurusan itu sendiri. Yang pertama sekali adalah pengurusan berkaitan dengan perbelanjaan, terutama harian, pendidikan dan sebagainya yang berkait dengan harta anak yatim. Itu perbelanjaan ataupun pengurusan yang pertama yang kita perlu jaga betul-betul, pastikan elok-elok. Pengurusan berkait dengan perbelanjaan anak yatim. Dan kalau kita tengok, anak yatim ni kadang-kadang dia punya kesilapfahaman setengah orang tu, dia kata anak yatim ni apa yang susah sangat, dia kan dapat zakat. Tu kan, dia kan dapat zakat. Tuan-tuan, semak dalam surah Taubah ayat 60. Semak surah Taubah ayat 60. Tak ada asnaf zakat tu namanya anak yatim, tak ada. Sebab anak yatim ni dia tak termasuk dalam asnaf zakat. Tapi anak yatim yang fakir miskin ataupun ibnu sabil yang belajar apa dan sebagainya, maka mereka termasuk daripada asnaf zakat. Tapi anak yatim tu sendiri mereka tak termasuk daripada asnaf zakat. Sekejap lagi kita bincang macam mana cara betul ke harta anak yatim ni kena zakat. Kejap lagi kita akan detailkan. Cuma jangan silap faham, anak yatim dia tak termasuk dalam asnaf zakat, tapi kena tengok keadaan dia tu. Kalau fakir miskin, masuk bawah asnaf fakir miskin. Kalau dia tu ibnu sabil, masuk bawah ibnu sabil dan seterusnya. Itu konsep yang perlu kita faham dulu. Maka di sini perbelanjaan pengurusan, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan jangan boros. Jangan boros. Kan, jangan boros di sini maksudnya ialah kalaulah ibu dan ayahnya meninggalkan harta, maka pada waktu itu kita kena rancang betul-betul perbelanjaan berkait dengan harta anak yatim itu. Dan sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah menyatakan tentang wala tu'tus sufaha'a amwalahum, dan jangan kamu bagikan, iaitulah orang-orang yang tak cerdik, yang tak pandai lagi menguruskan harta itu, harta-harta mereka. Maksudnya di situ ayat tu turun kepada kisah anak yatim. Dalam riwayat sebut Rif'ah dan beberapa orang lagi, yang mana bila kematian dia jadi anak yatim, maka Allah kata dia ni masih kecil, jangan bagi harta dekat dia sehingga kamu test, sehingga kamu betul-betul yakin dia boleh menguruskan hartanya sendiri, baru kamu serahkan. Jadi itu pun juga salah satu daripada perkara yang sangat penting, bagaimana perbelanjaan, jangan boros dan sebagainya, isu berkait dengan anak yatim. Baik, itu isu yang kedua. Yang ketiga, kita nak tengok siapa sebenarnya yang perlu menjaga anak yatim ni. Kadang-kadang pak saudara ambil tanggungjawab, kadang-kadang tu dengan mudah hantar je lah rumah anak yatim, contohnya kan. Kadang-kadang sekian-sekian, okey, siapa? Baik, mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, disebut oleh Syekh Muhammad Hasan Kaf dalam kitab Bila At-Taqrir As-Sadidah dan sebahagian kitab-kitab yang lain, menyatakan ada hierarki dia, ada tingkatan-tingkatan dia. Yang pertama sekali ialah yang diwasiatkan oleh si mati. Okey, yang diwasiatkan oleh si mati. Kalau si mati kata tolong jaga tu siapa? Abang dia ataupun datuk dia ataupun ayah dia dan sebagainya, maka yang paling utama ialah yang diwasiatkan oleh si mati jika dia mampulah. Okey, jika dia mampu. Baik, itu hierarki pertama. Yang kedua ialah dia lebih mirip kepada ataupun cenderung kepada sebelah ayah dia. Terutamanya siapa? Contohnya datuk dia. Kalau tak ada datuk dia, pak saudara dia dari sebelah ayah. Okey, dari sebelah ayah. Kalau tak ada juga kaum kerabat dia yang terdekat lah.
Kalau tak ada juga, maka pada waktu sudah tentulah ibu kandung dia dan sebelah ibu dia lah. Itu dia punya peringkat-peringkat yang siapa yang paling keutamaan untuk menjaga dan menguruskan apa-apa isu lah yang berkaitan dengan anak yatim. Itu dia punya tingkatan hierarki dia dan juga perbincangan seperti mana yang kita sebutkan. Baik, isu yang keempat, siapa anak yatim ni? Siapa anak yatim? Ada orang kadang-kadang dia meninggal dunia, mak dia meninggal dunia, umur dia 30. Dia kata apa? Saya ni yatim dah, mak dah meninggal, ayah dah meninggal, tak ada lah. Kan? Kira saya ni yatim lah kan? Sebenarnya siapa? Baik, kita tengok apa takrif yang Nabi letakkan. Nabi SAW meletakkan takrif itu dalam riwayat Ibnu Majah, hadis yang hasan ataupun yang sahih statusnya. Kata Nabi SAW, la yutma ba'dal ihtilami, tidak dikira anak yatim itu selepas mana ia itu baligh. Maksud di sini ialah, dalam hadis ni kalau dalam istilah fiqah dipanggil mafhum mukhalafah, kita faham sebaliknya. Maksud Nabi kata tidak dikira yatim selepas umur baligh. Maksudnya sebelum baligh tu dikira anak yatim lah, selepas umur baligh tu tak dikira anak yatim. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kira anak yatim ni dipanggil anak yatim istilahnya, maka pada waktu tu umurnya 15 tahun ke bawah lah kalau bagi lelaki. Bagi perempuan pada umur 12 tahun macam tu, 10 tahun, maka ia ataupun lebih lagi, awal lagi 9 tahun, maka yang itu dikira sebagai anak yatim. Adapun umur 20, 22, 24, 30 yang mana meninggal kedua ibu bapanya, dia sudah lagi tak dikira sebagai anak yatim. Jadi itu dia punya konsep bagaimana Islam meletakkan perkara itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat juga perbahasan ulama-ulama bahasa, seperti mana disebut oleh Imam Ibn Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab. Lisanul Arab ni satu kitab yang orang buat master PhD, terutama dalam pengajian Islam, untuk merujuk takrif tertentu, takrif perkara yang melibatkan bahasa, maka mereka akan rujuk Imam Ibn Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab. Ni terutama orang buat master ke PhD ke apa, akan pergi rujuk kepada kitab ni. Baik, kata Imam Ibn Manzur, di sana bahasa Arab ni, dia bila sebut perkataan yatim itu sendiri, maka dia merujuk kepada yang hilang salah seorang daripada ibu atau bapanya. Itu dipanggil yatim. Kata Imam Ibn Manzur. Adapun kalau hilang kedua-duanya, dipanggil latim. Lam, ta, ya, mim. Latim. Kalau yatim, ada hilang salah seorang. Kalau latim, hilang kedua-duanya, ibu dan bapanya sekali. Kalau bahasa kita ni, kita kata apa? Yatim piatu lah. Ikut kamus Dewan standard, yatim tu salah seorang lah, yatim piatu dua-dua meninggal dunia. Itu canggihnya bahasa Arab ini ataupun pembahagian itu, supaya kita dapat faham sungguh-sungguh bila mana berbincangkan tentang isu siapakah anak yatim, siapakah yatim piatu, dan juga perbincangannya. Itu dia punya isu dan juga perbincangan berkenaan dengan nombor 4 yang kita jelaskan itu. Baik, nombor 5 kita nak tengok makan harta anak yatim. Seperti mana Allah sebut tu, iaitulah daripada surah An-Nisa pada ayat 10. Innama ya'kuluna fi butudihim nara wa yaslawna sa'ira. Innama ya'kuluna fi butudihim nara wa yaslawna sa'ira. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, iaitulah di dalam perut-perut mereka, maka akan dimakan oleh api-api di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa yaslawna sa'ira, dan kemudian itulah seburuk-buruk, seteruk-teruk ataupun apa kita kata, sebesar-besar azab yang Allah kenakan kepada mereka yang makan harta anak yatim. Bahkan di antara dosa besar yang mana disebutkan ijtanibu sab'a al-mubiqat, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Hadis sahih. Antaranya apa? Aklul malil yatim, makan daripada harta anak yatim. Makan daripada harta anak yatim. Jadi menunjukkan bahawa makan harta anak yatim itu adalah satu dosa yang amat besar, satu perkara yang kita perlu elakkan, satu perkara yang boleh mengundang azab Allah dan mengundang manusia ini azab Allah dalam neraka. Tetapi ada ayat lain pula dah. Seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 152, yang mana Allah menyatakan bahawa illa billati hiya ahsan wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kata Allah.
Jangan kamu hampir ataupun makan, ambil harta anak yatim itu melainkan dengan cara yang baik. Macam mana tu? Kan, illa billati hiya ahsan. Dalam ayat lain juga Allah sebut falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang baik. Tadi kata tak boleh makan, zalim. Ni kalau golongan-golongan yang mana liberal ke apa ke, dia ataupun golongan-golongan orientalis ke apa, dia memang suka cari benda-benda yang bertelagah dalam Quran ni. Benda ni macam tak center, benda ni macam tak betul, benda ni macam kontradik. Dia suka sangat tu kan. Tapi kita nak bagi tahu sebenarnya kita kena faham apakah maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu. Sebab kebanyakan yang menjaga anak yatim ni kadang-kadang dia tu pun tak ada apa yang dia nak makan. Dia pun kadang-kadang termasuk juga mungkin asnaf fakir miskin pun mungkin, ataupun mungkin juga dia ni pun sekadar apa untuk dia, keluarga dia tu adalah ni datang pula dah anak saudara dia kena tolong bantu kan, datang pula orang tertentu yang mana kaum kerabat dia kena tolong jaga, uruskan anak yatim lah. Jadi macam mana tentang isu ni? Rupanya Allah Maha mengetahui. Memang Allah kata pada asalnya tak boleh untuk makan apa semua tu. Rupanya bagi mereka yang fakir miskin, memang tak mampu, memang dia sendiri pun tak ada perbelanjaan sangat untuk hari itu, untuk hari-hari yang dia ada, apatah lagi menjaga harta anak yatim, maka diharuskan dia untuk makan sekali dengan anak yatim tu daripada harta anak yatim. Ni disebut oleh siapa? Imam Asy-Syirazi, disebut oleh Imam An-Nawawi, disebut oleh Imam Khatib Syrbini, dan kebanyakan majoriti daripada para ulama, termasuklah nama-nama saya sebutkan tadi daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ada tapi dia tahu kan, Imam Syirazi hatta Imam Nawawi menyebutkan makan dekat situ lebih baik untuk direkodkan sebagai hutang. Contoh gini, katalah perbelanjaan sebulan kita dengan anak yatim tu 500, katalah contoh. Kita ada anak, kita ada apa, kita jaga seorang anak saudara kita ni anak yatim, maka perbelanjaan dia lebih kurang lah dalam 100 macam tu. Untuk makan lah 150, maksudnya masak apa semualah 150. Okay? So kita catat yang bulan tu kita guna 150. Apa kita guna tu ialah 350 untuk family keluarga kita. 150 tu adalah untuk belanja anak yatim tu, kira habis lah. Yang 350 tu kita makan sekali, belanja sekali, guna duit dia tu kita catat sebagai hutang. Ini disebut oleh Imam Asy-Syirazi. Maksudnya bila kita dah mampu nanti, kita jaga dia sebaik mungkin dan sebagainya, maka pada waktu tu kita kena serahkan balik pegangan kita sebagai hutang itu kepada anak yatim. Yang mana kita tak mampu perbelanjaan kita, terpaksa juga menggunakan harta daripada harta anak yatim. Maksudnya yang boleh makan tadi tu apa? Kita fakir miskin, kita pun tak mampu, tapi kita nak jaga ni atas dasar tanggungjawab, atas dasar dia ni adalah saudara kita, anak saudara kita, kita jaga. Maka dengan jaga tu, kalau kita terambil harta dia, kita kena catat, kena baik betul, kena tengok sungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk juga dalam orang yang melakukan kezaliman. Maka lebih baik untuk kita jadikan ia sebagai hutang. Itu pandangan Imam Syirazi dan juga pandangan Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah cara yang paling terbaik seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian yang keenam kita nak tengok juga ialah, itu cerita tadi tentang isu makan. Yang keenam ialah berkait dengan bagaimana pengurusan yang sebenarnya, yang kita nak katakan harta perolehan daripada zakat dan sebagainya yang ada kan. Contohnya kita kata ayah ataupun ibu kepada anak yatim ni, mungkin alhamdulillah Allah bagikan rezeki yang ada, yang elok dan sebagainya, dia tinggalkan harta yang banyak untuk anak yatim tu kan. Harta tu mungkin berbentuk cash, mungkin berbentuk rumah dan sebagainya, dan kemudian paling utama kita kata perbelanjaan dia cash lah. Okay? So rumah kan, so juga ada cash. Jadi daripada harta tu yang ada tu, itu dikira apa? Harta pusaka lah, yang akan diwariskan kepada anak ataupun kepada anak yatim tadilah. Okay. Boleh juga mungkin melalui hibah kan, siapa-siapa yang nak buat hibah. Sebab tu kita dalam pengurusan harta Islam ni, dia ada 4 secara umum lah, terutama bagi ahli waris kaum kerabat ni ada 4. Pertama dipanggil faraid, harta pusaka tu. Itu bahagian daripada surah An-Nisa ayat 10, 11, 12 ya Allah sebutkan itu bahagian-bahagian masing-masing. Itu harta pusaka. Yang kedua ialah wasiat. Okay, wasiat. Yang mana wasiat ini dia bukan untuk ahli waris. Dia wasiat ni untuk selain daripada ahli waris. Itu pengurusan kedua.
Kan, jadi janganlah kita bapa nak wasiatkan kepada kamu sebelum meninggal dunia, adik-beradik, maka bapa wasiatkan bagilah sama rata. Tuan-tuan, itu adalah wasiat yang tak wajib untuk ditunaikan dan wasiat yang salah sama sekali. Kerana wasiat tak boleh kepada ahli waris. Wasiat tak boleh kepada ahli waris. Kerana apa? Ahli waris dah dapat harta pusaka. Tak payah kita nak wasiat-wasiat dan sebagainya dah kepada ahli waris. Tapi wasiat yang paling pentingnya kita sendiri. Wasiat supaya ahli waris bertakwa kepada Allah, wasiat ahli waris jangan lupa sekian-sekian dan sebagainya, itu wasiat penting. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berwasiat tentang perkara itu, dan para sahabat banyak bila mana nak meninggal dunia wasiat bertakwa kepada Allah, kepada kaum kerabat, anak-anak dia, isteri dan sebagainya. Itu perkara yang sangat penting. Okey, itu wasiat. Baik, yang ketiga iaitulah dipanggil hibah. Okey, hibah. Hibah tu ialah boleh bagi kepada ahli waris, boleh bagi kepada bukan ahli waris. Dua-dua boleh dapat. Kan, nak hibah pada anak alung, angah, acik, apa semua hibah, tak ada masalah. Itu pengurusan yang ketiga. Yang keempat ialah harta sepencarian. Okey, harta sepencarian. Ini kalau di wilayah di Selangor, di Kelantan, dan banyaklah enactment bawah undang-undang keluarga kecil Islam, enactment bawah syariah menyatakan dibenarkan untuk membuat harta sepencarian. Kan? Jadi harta sepencarian ni bukan semesti nak meninggal dunia, tak. Bukan semesti nak bercerai. Ramai orang silap faham. Bila sebut je harta sepencarian, dia sensitif. Ni nak bercerai ke apa? Kan? Ini kira apa ni? Tak. Harta sepencarian ni dia dipanggil declaration. Harta sepencarian ni, deklarasi harta sepencarian ni boleh buat sebelum meninggal dunia, sebelum bercerai, bukanlah nak bercerai, bukan itu maksud dia. Maksudnya waktu hidup suami isteri tu boleh dah buat harta sepencarian, tak ada masalah. Itu sebagaimana peruntukan undang-undang yang ada dalam Malaysia lah. Tapi negara lain ada isu sikit lah perbincangan tentang harta sepencarian. Tapi kata yang empat ni mesti kita kena faham dulu. Maksudnya melibat kaum kerabat, suami isteri dan sebagainya. Ini biasa akan berlaku. Okey, persoalan dia, bila anak yatim tu dapat hibah contohnya, bila anak yatim tu dapat harta sepencarian pula, harta pusaka, maka adakah perlu dizakatkan? Itu dia punya perbincangan. Okey, kalau kita tengok tadi Nabi sebut tidak dikira sebagai anak yatim sebelum dia mencapai umur baligh. Maksudnya bawah umur baligh lah. Cuma kita kena faham, bab zakat dia tak terikat dengan umur baligh. Bab zakat dia tak terikat dengan umur baligh. Yang ikat dengan umur baligh ni apa? Puasa, apa lagi? Solat, haji. Tu secara umumnya. Jadi kalau bab zakat ni tak. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa bapa seorang wali membayarkan zakat fitrah kepada anak-anaknya? Kan, sebab tu kata Imam Ibn Qudamah, kata Imam Nawawi rahimahullah, mana-mana anak yang lahir sebelum tenggelam matahari 30 Ramadan, maka perlu dibayarkan zakat untuk anaknya yang baru lahir itu. Kan, kenapa 30 Ramadan? Kalau lahir tu lepas, contohnya 30 Ramadan maksudnya maghrib. Kan, maghrib tu azan hari terakhir bulan Ramadan itu, maka kalau dia lahir sebelum maghrib pukul 5, pukul 4, pukul 3, pukul 1 petang, pukul 12 tengah hari, maka semua tu dikira kena bayar zakat, zakat fitrah. Tapi yang lahir pada selepas azan maghrib pukul 9 malam, orang duk takbir apa semua kan, kan, ataupun besoknya, yang tu tak diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah terikat dengan Ramadan, bukan terikat dengan Syawal. Walaupun kita disunatkan bayar pagi sebelum Syawal tu, sebab kita melalui Ramadan, kita puasa Ramadan, kita ada dalam bulan Ramadan, sebab tu kena bayar sebelum, disunatkan dalam mazhab Syafi'i terutamanya sebelum kita mendirikan salat Aidilfitri. Sebab kita lalu Ramadan. Yang anak kita ni tadi yang baru lahir, dia tak lalu Ramadan, dia dah masuk 1 Syawal. Maka saya nak ceritanya apa dia tuan-tuan? Nak bagi fahamnya, iaitulah anak tu kita kena bayarkan zakat fitrah untuknya. Bagaimana pula dengan harta-harta yang dia dapat tadi? Harta pusaka, dia dapat hibah, dia dapat apa dan sebagainya. Maka yang itu juga, bila cukup haul dan nisab dia, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Ni boleh tuan-tuan tengok fatwa mufti wilayah, dalam risyad fatwa dan sebagainya, tuan-tuan boleh rujuk. Maksudnya wali dia, tukang jaga dia, walaupun anak yatim tu umur 4 tahun, walaupun umur dia 10 tahun, maksudnya ceritanya bawah pada umur baligh lah, tetap yang jaga tu wajib untuk mengeluarkan zakat untuk anak yatim yang cukup haul dengan nisab dia. Haul apa? Cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun. Maksudnya kalau contoh meninggal 2-3 hari lepas, ataupun meninggal 2-3 bulan lepas, kita jaga anak saudara kita, maka dia dapat harta pusaka. Maka dah selesai 3-4 bulan tu dapat harta pusaka, ada contohnya 30,000.
Kan contohnya, kalau di wilayah ni 21,000 lebih lah, lebih kurang dia punya nisab, bilangan minimum yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Itu nisab dia. Okey, jadi nisab dah cukup sebab tadi dapat 30,000 cash harta pusaka dia kan. Kemudian juga nisab 21,000 je dia dapat 30, maksudnya lebih lah. Okey, kemudian juga kena tunggu setahun. Ya, kena tunggu setahun. Bila setahun tu? Setahun tu ialah bermula, kalau katalah contoh pada hari ini 22 Januari dia dapat duit dia, 22 hari bulan 1 2023, maka 22 hari bulan 1 2024 anak yatim tu perlu dikeluarkan zakat lah daripada harta yang dia ada. Itu dia punya konsep bagaimana nak menguruskan harta zakat berkait dengan harta anak yatim. Okey, persoalan dia sekarang. Okey, kita pergi isu yang seterusnya. Berkenaan dengan kalau tiap-tiap tahun duk zakat, jadi makin susutlah harta anak yatim tu. Dah lah yang duk ada tu 30,000 je. Dia nak belanja sekolah lagi, nak beli tudung lagi kan. Contohnya kelengkapan beg sekolah apa benda semua lagi. Jadi macam mana pengurusan dia? Baik, di sinilah Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah dan juga riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain, yang mana kata Nabi SAW, ittajiru malal yatim hatta ta'kulaha sadaqah, hatta la ta'kulaha sadaqah. Yang mana kata Nabi SAW, perdagangkan, niagakanlah harta anak yatim itu sehingga ia tidak jadi apa, kalau dalam istilahnya dimakan lah. Okey, sehingga ia tidak dihabiskan oleh zakat. Okey, tidak boleh dihabiskan oleh zakat. Apa maksud hadis Nabi sebut ni? Nabi kata kamu niagakanlah harta anak yatim ni sehingga ia tak dimakan oleh zakat. Okey, di sini maksudnya ialah bagi harta anak yatim ni dibenarkan untuk penjaga dia itu kembangkan harta dia tu. Contoh dia ada cash, jangan buat melabur saham. Melabur saham lingkuplah tuan-tuan. Tanya untung, tanya rugi sungguh. Habislah dia punya modal tu. Yang itu berlaku zalim kepada harta anak yatim. Tapi yang Nabi sebut ni sedang-sedang. Maksudnya dalam pelaburan, dalam pengurusan keuangan apa semua ni dia ada 3. Satu dipanggil sebagai high risk, satu intermediate lah, yang ketiga sekali low risk. Kan. Jadi jangan pergi ke intermediate dengan high risk pelaburan tu. Pergi kepada yang low risk. Maksudnya apa? Dia simpan mana-mana duit ni, letak mana-mana duit, dia punya modal tu tak habis, tapi dia dapat sikit profit. Yang mana profit tu tak tolak daripada modal, maka profit tu yang buat bayar zakat. Macam tu lah contoh dia. Kan? Ataupun mungkin dapat lebih untung, masuk dalam modal punya dapat keuntungan, balance tu boleh bayar zakat daripada harta anak yatim. Yang mana dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Kan contohnya, kalau dia tak ada tabung haji lagi, boleh letakkan tabung haji. Dapatlah berapa persen kan. Kalau contohnya dia ni belum ada di perbankan Islam dan sebagainya, ada akaun tertentu yang boleh dia buat, boleh dia buat kan. Dia simpan duit tu, dia tak habis modal tu tuan-tuan, modal tu tak habis. Modal tu tak habis, tetapi nanti mungkin dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan ke setahun dia dapat profit 2%, 3%. Kalau letak dalam akaun simpanan, dapatlah 3% tuan-tuan. Kan silap-silap tak ada. Itu hibah, bank boleh bagilah kan, hibah, tapi tak ada sampai beribu kan. Tapi kalau kita letak dalam tempat-tempat tu, contohnya fixed term account, fixed term account ataupun dipanggil sebagai akaun berjangka tetap yang halal, yang patuh syariah, kan boleh letak berapa, 10,000, 20,000, duit tu tak hilang. Kita pun boleh buat sebenarnya, kita pun boleh buat. Kalau ada duit lebih tak guna dalam tempoh setahun, pergilah letak tuan-tuan, ada 50,000 ke apa, boleh letak dalam fixed term account, kan, akaun berjangka tetap. Itu dekat perbankan Islam semua ada lah. Boleh tuan-tuan pergi kaji, pergi tanya dekat cawangan dia ke branch ke apa dan sebagainya, maka semua boleh untuk kita buat macam tu. Maka bila kita letak, katalah contoh 20,000, katalah contoh 30,000 yang tak guna dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan ke setahun ke, sebab dia ada 3 bulan, dia ada 6 bulan, dia ada 9 bulan, dia ada setahun. Nak letak berapa lama? Okay. Kalau letak 3 bulan mungkinlah 1.7% ke macam tu dapat kan. Kalau letak sampai setahun mungkin 2.7%. Jadi kalau dah 20,000, 2.7%, dapatlah sikit untuk mengelakkan daripada susut semata-mata duit tu, dan kita boleh jadikan ia sebagai satu perkara ataupun boleh dikeluarkan zakat hanya daripada profit dia. Itulah pengurusan yang Islam benarkan, haruskan, selagi mana benda tu adalah termasuk daripada perkara yang halal. Jangan pergi ke tempat yang tak halal.
Pergi tempat-tempat yang halal, kan, letak dalam tabung haji. Tabung haji bukan tempat melabur tuan-tuan, tapi bolehlah dapat hibah yang diberikan oleh tabung haji, maka bolehlah dapat berapa persen tu, bolehlah membantu kembang sikit harta anak yatim daripada statik dia punya semata-mata apa kita kata modal dia tu. Boleh tambah sikit, kan. Lepas tu nak guna, nak bayar zakat hanya daripada profit, tak perlu menghabiskan dia punya pokok dia tu seperti mana yang kita sebutkan. Itu satu kelebihan perkara yang dibenarkan oleh Islam berkenaan dengan perkara ini. Baik. Kemudian juga yang ketujuh, berkenaan dengan pengurusan harta anak yatim ini, sebenarnya kita nak keluarkan itu adalah semata-mata hanya daripada duit dia, ataupun sebenarnya duit kita. Kita sebagai penjaga pengurusan tu. Sebab ada setengah orang dia faham dah harta anak yatim tu ada 300-400 ribu contoh, 340 ribu, guna duit dia je lah. Guna duit dia je lah, kan. Jadi maksudnya untuk dia pendidikan, pembelajaran apa semua, guna duit dia. Sebenarnya tak, tuan-tuan. Iaitu pilihan terakhir. Sebab dia ni nanti nak belajar, nak apa, nak makan minum, kehidupan dia, 30 ribu ni apalah sangat, 40 ribu ni apalah sangat. Maka sebab tu bagi mereka yang mana ada duit lebih, memang dia tu guna tu daripada duit dia, bukan daripada duit asal anak yatim tu. Itu yang paling utama. Bukan maksud tak boleh guna, boleh guna, tapi paling utama adalah perbelanjaan apa semua tu adalah daripada duit kita sendiri. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan tadi, maksudnya betapa besarnya fadilat dan kelebihan orang-orang yang menjaga anak yatim ni, sehingga kata Nabi SAW, wa masha ra'sah, dalam riwayat Imam Tirmizi, sehingga anak yatim ni kita usap kepala dia pun pahala besar, tuan-tuan. Tapi janganlah mana anak yatim cari usap kepala je, kan. Bagilah sumbangan, bagilah perkara apa perbelanjaan ke apa. Jangan pegang literal hadis ni. Betul Nabi sebut, Nabi nak bagi tahu minimum tu kalau kita pergi berlaku baik anak yatim tu, usap kepala dia, berlaku baik pun dah dapat pahala, apatah lagi membelanjakan dia, kan. Jadi Nabi SAW sebut ini tentang bagaimana pengurusan itu asalnya daripada kita. Kita ada duit lebih, ada belanja lebih, kita jaga anak saudara kita dan sebagainya. Dan kita kena ingat, jaga ni kadang-kadang bukan semesti di bawah jagaan, betul-betul di bawah jagaan kita. Maksud kita berkhidmat ni boleh jadi kadang-kadang dia bukan ahli waris kita, anak saudara ke apa, kita bagi kat rumah anak yatim contohnya, kan, secara one off seperti itu. Ataupun kita cari anak yatim ke apa, kita bagi. Itu juga termasuk daripada menguruskan, ataupun yang Allah sebutkan tadi, islahul lahum khair. Kamu perbaiki urusan perbelanjaan, pengurusan mereka, itu adalah perkara yang baik, kan. Jadi kita kata kalau dapat jaga itu paling terbaik lah. Kemudian juga kalau kita tak dapat jaga, maka kita bagi dia punya sumbangan one off apa, itu termasuk daripada kebaikan-kebaikan yang baginda Nabi SAW sebutkan. Kemudian kalau kita betul-betul tak mampu, kita pun macam kita sebut tadi, maka bolehlah guna daripada harta anak yatim tu untuk pengurusan dia, bukan untuk pengurusan kita, untuk pengurusan dia. Jadi itu dia punya perkara dan isu yang terkait dengan isu yang kita bincangkan berkait dengan harta ataupun pengurusan anak-anak yatim. Ada 2-3 minit lagi ni, tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ke-8, kita nak tengok juga ialah tentang pengurusan tadi, kan, dekat luar, dekat apa dan sebagainya tadi, ialah bagaimana untuk kita nak pastikan juga isu berkait dengan anak yatim ni ialah berkait dengan kalau kita nak jadikan anak susuan, nak jadikan anak angkat. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, nak jadikan anak susuan ni dia ada 2 syarat, paling kurang-kurang dia ada 2 syarat. Yang pertama sekali ialah disebut oleh Imam Khatib Syarbini, Imam Nawawi dan sebagainya. Yang pertama ialah mesti umur dia 2 tahun ke bawah. Mesti umurnya 2 tahun ke bawah. Maksudnya daripada status asalnya dia anak saudara kita dan memang mahram kita, tapi kita susukan pula, ibu isteri kita susukan dia pula, maka dia jadi pula lebih kuat anak susuan. Anak susuan. Maka syarat pertama 2 tahun ke bawah. Dan syarat yang kedua 5 kali kenyang. 5 kali kenyang ni kalau ikut Majlis Fatwa Kebangsaan dan beberapa perbincangan fatwa, sama ada secara direct, kalau umur bawah 2 tahun boleh ibu tu susukan terus secara direct, ataupun boleh melalui susu botol. Tapi susu botol tu bukan susu Enfagrow apa semua tu, susu ibu tu lah, kan, yang dipam ke apa dan sebagainya, dia bagi minum susu. Macam mana nak tahu kenyang? Maka dia minum, kemudian dia tertidur contohnya. Tu kira 1 kali kenyang lah.
Kan minum apa benda pula dan sebagainya, dia lapar pula dia menangis, bagi minum, tidur ke ataupun dia dah berhenti menangis ke, tu satu kali kenyang. So senang je sebenarnya. Jadi 5 kali kenyang susuan tu, dan kemudian bawah 2 tahun, maka dia jadi kita punya anak susuan. Okey, jadi anak susuan ni apa kelebihan dia? Iaitulah kata baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ma yuharrimu minar radha'ah yuharrimu minan nasab, atau kama qala, apa yang memahramkan dia dengan sebab penyusuan, maka jadi mahram dengan sebab nasab keturunan. Itu kelebihan dia. Maksudnya isu aurat dia lebih kurang dah jadi macam anak, ialah anak susuan, macam anak kita lebih kurang. Okey, kemudian juga daripada sudut kelebihan apa semua, kita jaga apa semua, maka dia jadi anak yatim dan kemudian bertukar jadi status anak susuan. Cumanya tuan-tuan, anak susuan dia tak dapat harta pusaka. Sebab ijma', sepakat semua di kalangan para ulama, kata Imam Nawawi, anak susuan tak dapat harta pusaka. Sebab syarat nak dapat harta pusaka ni 2. Pertama, keturunan. Yang kedua, perkahwinan. Jadi anak susuan ni dia cuma jadi mahram, harta pusaka tak dapat. Tapi ibu bapa angkat dia, ibu bapa susuan dia, kalau nak bagi harta pusaka pada dia, tak ada masalah. Jangan bagi harta pusaka, bagi hibah ataupun wasiat. Wasiatkan jangan kurang 1/3 bagi kepada anak susuan dan pengusaha harta anak yatim. Tuan-tuan cuba perhatikan, daripada asal kita jaga jadi anak susuan, kemudian kita ada harta yang lebih, kita bagi pula hibah ataupun wasiat kepadanya. Takkah itu adalah saham yang paling besar untuk akhirat kita, untuk kita jaga anak-anak yatim ataupun orang yang mana memerlukan seperti itu. Okay? Jadi itu kita kata satu perkara yang Allah beri kepada kita. Jadi cukup dulu sekadar tu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita faham tentang isu-isu harta berkait dengan harta anak yatim, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma faqihna fid din wa 'alina ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy was siddiqin wasyuhada was salihin. Kita sudah dengan tasbih kafarah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak manfaat. InsyaAllah, mudah-mudahan.